Uh, dan Tata Pengerusi, saya ada dua isu saja. Yang nombor satu ialah kita tahu kita ada banyak jenis scam yang tipu helah, yang menipu pengguna. Di kawasan saya, yang scam macam scratch and win itu memang amat berleluasa. Yang mana mereka hantar orang muda pergi ke Mid Valley, pergi ke di hadapan mungkin Pudu, stesen perhentian Pudu, dan berbagai tempat yang mana ramai orang berkumpul, dan mereka akan berkumpul kepada seseorang dan minta dia buat itu scratch yang kertas itu, dan kata, oh, dia sudah menang hadiah besar, hadiah Mercedes, hadiah apa lagi. So, dan yang selalunya mereka yang tertipu itu, mereka tidak sedar. Dan mereka akan, mereka selalu kata tak tahu macam mana mereka boleh ikut orang muda itu pergi ke syarikat itu. Dan selalunya mereka kata, mereka ditipu, kereta itu akan diberi kepada mereka 100,000 lebih, dan ataupun alat-alat elektrik yang lain. Tapi dia kena bayar duty import, tax, duty import untuk keluarkan barang itu. Dan mereka pun keluarkan wang daripada bank mereka, kadang-kadang 10,000, ada yang saya pernah case 70,000 lebih. Mereka bayar begitu saja, ingat mereka dapat hadiah yang besar, mereka hanya bayar cukai kepada kerajaan. So banyak case lepas tu bila mereka balik, fikir sebentar, tiba-tiba sedar, oh kena tipu, datang cari saya. Ayo, saya pun datang macam mana nak mengendalikan kes, kerana satu minggu boleh 2-3 kes yang kena tipu datang dari saya kepada saya. Dan syarikat-syarikat itu ada di kawasan parlimen saya. Ada 3. Saya pun tahu di mana letak syarikat-syarikat itu. Kami pun selalu galakkan mereka pergi buat laporan polis. Polis pun tahu di mana mereka, tapi tak boleh ambil tindakan. Kerana undang-undang yang ada pada kita sekarang itu, memang tak ada undang-undang untuk menangani kes tipu, scratch and win seperti ini, kes macam ini. Dan saya juga difahamkan ini adalah di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jadi saya nak minta pihak kementerian, bolehkah mengkaji macam mana boleh kita ketatkan undang-undang kita lagi ini untuk menangani yang semua kes tipu yang amat berleluasa. Walaupun yang datang pada saya itu ramai adalah orang Cina, kadang-kadang orang muda, mereka malah bagi simpanan untuk pergi ke simpanan untuk pergi ke luar negara untuk meneruskan pelajaran dan sebagainya kepada saya. Tapi jadi saya juga difahamkan ada pula orang bisnes dan juga kaum lain, mereka tipu lebih, tapi mereka kerana nak jaga muka tak berani buat laporan. Jadi saya hanya nak minta lah pihak kementerian kaji macam mana kita bekerjasama dengan pihak polis, macam mana kita boleh mengentarkan undang-undang seperti ini lagi. Yang isu kedua ialah, saya nak tahu sama ada kementerian ada satu garis panduan untuk meluruskan supermarket, hypermarket. Kerana di kawasan macam Kuala Lumpur ataupun di banyak tempat Selangor, kadang-kadang yang satu jalan ada banyak hypermarket, supermarket. Saya nak ambil satu contoh, Jalan Klang Lama, kawasan saya. Sekiranya yang berhormat datang ke kawasan saya, patut 3 Jalan Klang Lama, yang berhormat akan jumpa Tesco. Lepas tu 50 meter lagi akan jumpa Per Point, Econ Safe. Kalau masuk sedikit lagi Plaza OUG, kita akan nampak ada Parkson. Dan kalau masuk ke Sri Petaling 2 km dari tempat itu ada Jaya Jasco. Dan di sebelah pusat khidmat saya NSK beroperasi 24 jam, dan itu adalah market untuk pasar raya Pemborong. Jadi barangan itu lebih murah, 24 jam pun boleh. Kalau saya nak beli sayur pada waktu malam pukul 12 larut malam, saya boleh pergi beratur beli, senang. Tapi masalah sekarang ialah yang pasar pagi kita semua itu mati. Penjajah kata mereka macam mana bersaing dengan pasar raya Pemborong yang begitu besar, yang ada aircon selesa ini. Dan ramai yang penjajah di pasar pagi kawasan saya ini, mereka tidak dapat
bantuan daripada pihak kerajaan. DBKL pun tak tolong mereka, tak ada tempat parking, orang datang beli sayur, mereka pergi dan polis pergi bagi saman, DBKL bagi saman, dan semua ni menjadikan yang mereka lebih susah untuk cari makan. So sekarang ni lah saya nak tanya, apakah garis panduan bagi pihak kementerian bila luruskan supermarket, hypermarket ni? Kerana saya pernah bangkitkan kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Dia kata, oh ni pasal kementerian. Kementerian bagi lesen, DBKL tak ada masalah. Bila tanya kementerian, oh ni DBKL punya pasal. So, saya rasalah yang kalau dalam bajet untuk tahun depan, kalau kerajaan pusat telah pun adakan peruntukan bagi mereka buat pasar malam ataupun jadi penjajah, saya rasa kalau tujuan kerajaan adalah jaga mereka yang berpendapatan rendah untuk cari makan, saya rasa kita harus ada satu kawalan terhadap hypermarket, supermarket yang terlalu banyak dalam satu kawasan itu, supaya penjajah, peniaga kecil di sesuatu tempat itu mereka boleh cari makan dan boleh hidup. Dan juga saya rasa adalah penting bagi pihak kementerian, kita harus kalau nak luluskan yang supermarket atau apapun, kita harus bagi kepentingan kepada syarikat tempatan. Kita ada banyak syarikat tempatan, KK ke, ada banyak lagi nama yang saya tak ingat. Tapi bukan bagi mereka pelabur asing. Tesco, Carrefour, semua ni adalah mereka yang pelabur asing yang ada dana yang besar. Dan saya rasa yang dari segi kita bagi kelulusan, ini adalah garis panduan yang mana kerajaan mesti ada satu garis panduan untuk menjaga peniaga tempatan. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Farid. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak menyentuh butiran 090500, iaitu program pembangunan penjaja dan peniaga kecil yang telah dibutuhkan sebanyak 66 juta. Penjaja dan peniaga kecil yang kini berjumlah hampir 1,5 juta merupakan suatu golongan yang harus jangan dipandang sepi oleh kerajaan, tapi harus diberikan keutamaan sama rata, khususnya dalam usaha mereka untuk maju dalam perniagaan. Penjaja dan peniaga kecil berterima kasih kerana kerajaan menyediakan peruntukan, menyediakan pinjaman untuk mereka, namun melalui AIM dan Tekun. Namun demikian, terdapat beberapa masalah kepada penjaja dan peniaga kerana sistem pinjaman yang agak sukar untuk didapat dan mengambil masa yang lama. Umpamanya, lebih dari 3 bulan suatu permohonan tak dapat ditimbangkan, jadi mereka yang ingin berniaga agak masih sukar dan kecewa dengan tindakan itu. Jadi kali itu saya sangat berharap, dan kalau tak dapat pinjaman daripada Tekun dan sebagainya, mereka meminjam kepada Ahlong, dan ini merupakan satu yang sangat tidak digalakkan kerana Ahlong ni maklum adalah keras dan kasar. Saya berharap kepada kerajaan dapat mengkaji semula mekanisme yang digunakan untuk meluluskan satu pinjaman oleh peniaga kecil. Pada masa yang sama, isu lesen dan premis perniagaan harus juga diberikan perhatian oleh kerajaan dalam usaha untuk memberikan peluang kepada mereka untuk meraih pendapatan. Isu kedua ialah tentang 020300, itu program pembangunan franchise. Program pembangunan franchise adalah satu program pemasaran berteraskan konsep pensyarikatan Malaysia, bertujuan membangunkan usaha-usaha kecil dan sederhana di sektor perdagangan, perkhidmatan dan perindustrian. Pelaksanaan sistem franchise memungkinkan penyertaan usaha-usaha kecil dan sederhana ke dalam satu rangkaian perniagaan tempatan dan antarabangsa yang besar tanpa risiko yang tinggi. Di bawah sistem ini, syarikat induk atau franchisor memberikan hak pemasaran, pengedaran yang komprehensif kepada usahawan kecil dan sederhana atau syarikat franchise bagi menjalankan sebuah perniagaan
yang berdaya maju dan kompetitif berdasarkan satu kontrak yang dipersetujui bersama untuk satu tempoh masa tertentu dan dijalankan pada suatu kawasan yang telah dikenal pasti. Cuma yang menjadi masalah kepada sistem ini ialah kadang-kadang bayaran yang dikenakan terlampau tinggi dan menyebabkan mereka yang memulakan perniagaan itu tak mampu. Umpamanya, bagi perniagaan burger, Perjasa mengenakan sekurang-kurang antara 15 hingga 18 ribu kepada peniaga-peniaga burger, dan mereka modal mereka 5 ribu. Jadi menyebabkan mereka merasa tertekan oleh perencayasa yang menggunakan modal yang tinggi. Jadi kerana itu saya berharap kepada kementerian untuk menengok balik perkara ini. Kemudian keduanya, apakah matlamat pedagang franchise kita? Apakah hanya kita lumpuhkan di Malaysia semata-mata, ataupun ada suatu usaha pengukuhan kepada pedagang franchise ini untuk dikukuhkan dalam negeri dan dilebarkan ke luar negara, supaya peluang-peluang kepada peniaga-peniaga kita akan dapat lebih luas lagi di samping dalam negeri.